Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Cikgu Su dalam channel Zaratul Zarul. Selamat datang ke channel Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita kali ini dalam subjek reka bentuk dan teknologi bagi tingkatan 3. Ya, kita akan sambung tajuk minggu lalu. Ya, tajuk minggu ini ialah 1.1.2 iaitu mengenal pasti elemen mekatronik. Ya, mengenal pasti elemen mekatronik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu mekatronik. Okey. Hari ini kita tengok apa elemen yang sepatutnya ada dalam mekatronik. Okey, mekatronik merupakan bidang ilmu yang menggabungkan semua elemen asas kejuruteraan iaitu sistem elektrik, sistem mekanikal, sistem elektronik dan sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey. Kita tengok rajah 1.2. Ya, mekatronik berada di tengah-tengah. Dia menggabungkan keempat elemen. Mekatronik mesti ada elektrik, mesti ada kawalan dan pengatur caraan, mesti ada elektronik dan mesti ada mechanical. Okey. Elemen asas ini digabung dengan kawalan bagi membolehkan produk mekatronik yang direka bentuk berfungsi dengan sempurna, cekap, produktif dan berkesan, sama ada secara automatik atau secara automatik. Okey, kita kenal satu-satu sistem. Yang pertama, sistem elektrik. Apa tu sistem elektrik? Sistem elektrik merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik, sama ada sistem yang menggunakan arus elektriknya. Okey, sama ada arus terus atau arus ulang alik sebagai sumber bekalan kuasa. Ini maksud sistem elektrik, ya. Menggunakan arus elektrik. Ini kamu sudah belajar ni, arus terus tu apa, arus ulang alik tu apa. Okey. Sistem elektrik dalam reka bentuk mekatronik berfungsi untuk membekalkan arus elektrik bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Apa fungsi dia? Untuk membekalkan arus elektrik. Tak ada elektrik, maka produk tidak boleh berfungsi. Ya, tidak ada elektrik, maka produk tidak boleh berfungsi. Ya. Sistem ini mengambil kira aspek keselamatan, kedudukan peranti dalam litar dan sambungan litar. Untuk pasang sistem elektrik perlu selamat, perlu tahu kedudukan dia dan perlu tahu sambungan litar. Okey, kita tengok. Seterusnya ialah seterusnya ialah ini contoh, ya. Contoh elemen sistem elektrik. Ini panel solar atau panel solar yang menerima cahaya matahari, ya. Kemudian daripada cahaya matahari akan masuk kepada pengawal pengecas solar. Seterusnya masuk kepada bateri dan seterusnya kamu gunalah
Contohnya ini kipas siling automatik. Okey, itu sistem elektrik. Kita tengok pada sistem mechanical. Apa tu sistem mechanical? Sistem mechanical merupakan gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan satu sumber gerakan motor kepada bentuk yang lain. Ya. Sistem mekanikal ini kamu sudah belajar tingkatan 2. Apa tu sistem mekanikal? Ada takal, ada tali sawat, ya. Ada gear. Dan banyak lagi lah. Okay, sistem mekanikal ini membolehkan produk berfungsi sama ada secara bergerak atau berputar. Contohnya, tengok gambar ni, ya. Okey, kita tengok gambar ini. Ini adalah geratan rentas sistem mekanikal bagi pemain DVD. Tahu DVD? Tempat main CD itulah. Tempat CD, ini tempat CD ya. Okey. Pada sistem pemain DVD ni ada takal. Ini takal ni. Ini takal. Ini takal ni, tali ni. Ini takal. Ini takal, sorry. Ini tali sawat. Ya. Dan yang bergerigi ialah gear. Ini takal, tali sawat. Dan ini adalah gear. Ya. Ini adalah antara komponen mechanical. Ya. Untuk membolehkan dia bergerak, ya, memindahkan dari motor kepada bahagian lain lah untuk bergerak. Okey, seterusnya kita pergi kepada sistem elektronik. Ya, sistem elektronik. Apa tu sistem elektronik? Sistem elektronik merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam suatu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Ya. Ini adalah contoh sistem elektronik. Pada sistem ini ada komponen. Ya. Ada beberapa komponen. Contohnya ialah ada lampu LED. Ini lampu LED. Ini ada kapasitor dan ini ada perintang dan ada beberapa lagi komponen lain. Ya, ini sistem elektronik. Seterusnya sistem kawalan dan pengatur caraan. Sistem kawalan merupakan satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Dia yang mengawal secara automatik. Ya, sistem kawalan. Perlu disetting sahaja. Ya. Kemudian dia akan berfungsi secara automatik. Ini adalah beberapa lah contoh sistem pengawal mikro. Ya. Okey, pengatur caraan. Pengatur caraan komputer ialah proses untuk membangunkan atur cara komputer dengan menggunakan bahasa pengatur caraan. Kalau untuk sekolah dalam buku teks tingkatan 2 kita ada belajar tentang mikro pengawal, ya, menggunakan magnet code. Ya, itu salah satulah. Banyak lagi sebenarnya, Java, Python, Visual Basic dan C++. Okey, bahasa ini menggunakan kod berbentuk teks. Ada juga yang tidak menggunakan kod tetapi menggunakan blok arahan. Contoh Scratch, MBlock, JavaScript block dan Arduino block. Okey, setiap bahasa pengatur caraan mempunyai set peraturan sintaks dan semantik.
tersendiri. Peraturan sintaks dan semantik menetapkan cara menulis arahan untuk mikrofon pengawal yang mengawal operasi alat elektronik. Ini contoh bahasa. Ini bahasa C++. Ini bahasa JavaScript block. Macam kita lah. Manusia di Sabah ada bahasanya, Semenanjung ada bahasanya, ya. Begitu juga dalam komputer dan sistem-sistem yang dibina, ya.